الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله مولانا العظيم. Itu ayat 20 hingga ayat 24 daripada suratul Baqarah. Jadi asalnya kita duduk di dalam perbahasan berkaitan dengan sifat-sifat orang munafik, dan Allah buat perbandingan orang yang munafik. Allah duk buat perbandingan orang munafik ni lagu mana. Lepas tu hak dulu Allah kata yakadul barqu yakhtafu absarahum. Lepas tu naik atas lagi mathaluhum. Tu buat misal. Tuhan buat tamsil, buat misal yang kata orang munafik ni seolah-olah orang yang menyalakan api pada waktu malam yang kelam. Bila tak kalau dia cerah, mencerah oleh api tu akan depa orang munafik ni dan hak benda-benda sekeliling dia, dan hilang benda hak dia takuti, maka Allah pula padam cerah depa tu. Allah bagi padam cerah depa. Lepas tu turun pula bawah, Allah duk cerita yakadul barqu yakhtafu absarahum. Tu Allah duk cerita sambungan ayat tu, ayat 20. Sebelum tu Allah kata summum bukmum umyun. Situ mana ada yakadul barqu muka surat 10. Allah kata hampirlah kilat tu menyambar segala mata mereka. Itu orang-orang munafik. Bila tiap-tiap kali cerah kilat tu, bagi mereka itu munafik. Bagi mereka itu munafik, berjalan mereka itu munafik padanya, pada kilat, pada cerah-cerah kilat tadi ni. Bila kelam atas depa, berhenti depa tu. Apa maksud Allah nak cerita ni? Hak ni dia kata Allah buat tamsil, Allah buat bandingan menggerak oleh hujah dalam Quran. Hujah tu perumpamaan bagi kilat. Kilat tu hujah dalam Quran. Hujah dalam Quran tu dia menggerakkan hati-hati orang munafik. Kot tu. Tak kala itulah maka membenar mereka itu. Ni misal pada jalan yang cerah. Bila mai kilat gelap, kita tak mendung, mai kilat jadi cerah. Dia jalan kut cerah-cerah tu, dia jalan kut cerah-cerah kilat tu. Jadi bila pak kena orang munafik pada cerah-cerah, dia berjalan. Tu dia maknanya dia membenar apa hak Quran datang, hak dia suka, dia lalu kut jalan hak dia suka. Dan dia terhenti pada hak dibenci. Bila mai kelam, tempat yang kelam, dia berhenti pula, dia tak ikut pula Al-Quran. Yang kata munafik ni ikut suka dia. Bahasa mudah kata ikut suka dia. Dia nak ikut hak mana dia buat. Ni kata panggil munafik. Tu sambung daripada situlah katanya Allah firman walau sya'allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim, dan jika kehendaki, tu di tu la'allahu barangkalinya terlebih, dan jika kehendaki Allah oleh Allah Ta'ala, kalaulah Allah tu kehendak, yakni kehendak pada tu, yakni kehendak pada menghilangkan pendengaran dan penglihatan depa. Orang munafik ni kan depa ni summum bukmum umyun. Depa ni butakan mata depa, tulikan telinga depa, kelukan lidah depa. Summum somam. Dia kelukan lidah. Bukmum bukan summum pekak, tuli.
bukmun. Bukmun tu dia kelu lidah, dia kelukan lidah, kerahkan lidah dia. Umyun, dia butakan mata dia. Walaupun datang hujah di dalam Al-Quran sekalipun, panggil dia tak sebut. Dia dengar ayat-ayat Quran tapi dia tak ikut. Dia nampak mukjizat, dia nampak kebenaran tapi dia tak setuju. Ni panggil munafik. Na'udzubillah lah tu. Jangan ada sifat tu di kita. Karena Allah cerita dalam hujung surah Baqarah, jenis orang mukmin Nabi kata ke sahabat bila dikata benda-benda taat bagi dia, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami patuh. Tu dia panggil mukmin sungguh. Tak buat pun, dengar, patuh, mengaku ya benar, sungguh diri mengaku tu mengaku. Tu kata mukmin. Ada orang munafik, dia dak mulut, kadang mulut ialah dia mengaku Islam tapi hati tak mengaku, hati tak membenar. Apa tu kebaikan Islam dia tak cerita ke orang. Ni panggil munafik. Tu kalau Allah kehendak nak menghilangkan pendengar dan pelihat depa ni, nescaya menghilang ia Allah dengan pendengaran mereka itu. Allah menghilangkan pendengaran kalau Allah nak bagi hilang, dan penglihatan mereka itu Allah bagi hilang segala sifat pelihat mereka. Pelihat ataupun pelihatan di sini yang zahir. Pelihatan hak zahir seperti mana Allah apa dia kata, seperti barang yang dihilang, yakni yang menghilang Allah Ta'ala dengan buta mata hati yang batin. Boleh kalau Allah kehendak, Allah nak menghilangkan sungguh pandangan mata depa, lagu mana hilangnya mata hati depa, boleh Allah nak bagi hilang. Sebab apa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bahawa ni di sini ni kalau orang mengaji kaedah, dia panggil fi quwwati ta'lil, pada menempati ilat. Jadi kalau terjemah dia ada sikit lagi kena tambah kerana bahawa dia panggil menempati ta'lil. Kena tambah sikit lah. Dia tulis itu bahawa Allah Ta'ala, tapi kena tambah. Sebab apa kata kalau Allah kehendak Allah boleh menghilang. Kalau Allah kehendak nak menghilangkan pelihat mereka, pendengaran mereka, nescaya Allah bagi hilang pendengar pelihat mereka ni, sebagaimana Allah menghilangkan pelihatan mata hati mereka. Lagu tu lah Allah boleh hilangkan mata kepala mereka. Sebab apa kata begitu? Kerana bahawasa Allah Ta'ala itu atas tiap-tiap suatu. Tiap-tiap suatu tu, yakni suatu yang benar mungkin lah, suatu amat kuasa. Allah tu kuasa. Tu kalau kita mengaji dalam ilmu akidah, syai' di situ kena perkara mungkin, benda yang jaiz, benda yang harus pada akal. Tu orang panggil kudrat, ta'aluk bagi perkara-perkara mungkin. Allah kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Tiap-tiap sesuatu mana Allah kuasa nak menghilangkan zat dia ke tak? Allah kuasa tak nak melemahkan diri dia? Lemah tu sifat mustahil, tak berta'aluk dengan kudrat. Zat tu, zat Allah sifat perkara yang wajib, dia tak ada kena mengena, tak bertugas dengan sifat kudrat Allah. Sifat kudrat Allah dia hanya bertakluk dengan perkara mungkin ataupun perkara jaiz, perkara yang harus pada akal. Jadi orang tak cakap lah boleh tak Tuhan nak buat anak dia sendiri. Dan anak Tuhan hukum dia apa dia? Hukum dia mustahil pada akal. Bila mustahil, kudrat tidak bertakluk, tak ada istilah. Bila benda mustahil, benda ma la yatasawwaru fil aqli wujuduhu, perkara yang tak boleh tergambar di otak ada dia, tu benda mustahil. Ada benda tu akal kita tak boleh terima sama sekali. Contohnya anak bagi Tuhan, akal tak boleh terima ada bagi Tuhan tu anak. Bila dia masuk dalam benda mustahil, kudrat Allah tidak tugah. Tak ada istilah Tuhan, Tuhan tak boleh buat anak dia. Bukan tak boleh buat, masalah anak Tuhan tu benda mustahil, benda tak boleh terima sama sekali. Bila tak boleh terima nak buat apa? Benda tak boleh terima berlaku.
Contoh, saya ni ada dan tak ada. Saya ni ada dan tak ada. Sedangkan berhimpun dua yang berlawanan, dia panggil benda mustahil. Bila saya kata saya ni ada dan tak ada, orang kata saya gila. Dia mesti salah satu, ada ke tak ada. Ada tidaklah tak ada. Kalau tak ada, tidaklah ada. Itu dia panggil benda mustahil. Nak berhimpun dua hak berlawanan, maka benda mustahil, benda wajib tidak bertugas dengan sifat kudrat Tuhan. Dia kata tu. Jadi bila kata innallaha ala kulli syai'in qadir, syai' di sini kena kepada perkara yang harus, perkara yang mungkin. Perkara yang terima ada, terima tak ada. Misalnya buta mata hati orang munafikin, boleh terima tak? Boleh terima. Celek mata hati, boleh terima ke tak? Boleh terima juga. Tu dia panggil benda mungkin. Buta mata kepala, boleh terima ke tak? Boleh terima. Celek mata kepala, boleh terima ke tak? Boleh terima juga. Maka perkara mungkin Allah kuasa. Lagu tu. Baik. Habis situ. Kemudian Allah musannif dia kata sikit di sini, suara manusia dengan iman. Ni nak cerita apa pula ni? Tengok dulu ayat Allah kata, bukan suara tu, seruan. Dia terkalih tu, seruan manusia. Seru ataupun seruan manusia dengan iman. Ni sebab dia Allah seru. Allah seru dalam Quran. Allah kata aku mana, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, ataupun kita kata hai sekalian manusia, mukmin ke kafir ke munafik, masuk habislah. Wahai sekalian manusia, sama ada mukmin kafir munafik. Kalau di Mekah dia ada dua saja, satunya mukmin, yang kedua kafir. Bila hijrah pergi ke Madinah, dia pecah tiga, mukmin, kafir, munafikin. Munafik pun asalnya kafir juga, cuma panggil dia bentuk lagu lain sikit. Seolah-olah ada tiga pecahan, padahal dua lah, mukmin ke kafir. Jadi masalah munafik ini bukan zaman Nabi kita saja sallallahu alaihi wasallam. Setiap umat nabi-nabi dahulu pun ada golongan munafik. Ada golongan munafik, golongan yang menyembunyikan kekufuran. Bukan zaman Nabi kita saja sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini Allah seru secara umum. Ya ayyuhan nas. An-nas jamak daripada mufrad dia insan. Tu al-insan lafaz singular. Kalau orang ngaji bahasa Inggeris, mufrad. Dia punya jamak dia lafaz plural. Panggil an-nas. Wahai sekalian manusia, u'budu. Tu kalau kita baca bentuk wakaf. Kalau kita baca bentuk wasal, kena sambunglah. Ya ayyuhan nasu'budu. Sebab apa kena su'budu? Tak boleh baca ya ayyuhan nasu'budu. Tak boleh ke tu? Kalau kita tengok dalam Quran, u'budu alif ain ba dal waw tu atas alif dia ada sad kecil. Dia ada sad mati ekor, dia ekor tak ada, hak bulat tu tak ada, dia main sad cek begitu ya. Apa maksud sad tu? Dia nak isyarat kata alif di situ ialah hamzatul wasal, hamzah wasal. Kita Arab betul, dia tak panggil alif, kita yang panggil alif. Kalau lagu ni alif, lagu ni hamzah. Bentuk itu kan hamzah. Padahal dalam bahasa, dalam kaedah dia panggil, kalau macam ni hamzah wasal, kalau lagu tu hamzah qata' dia panggil. Hamzah qata'. Boleh tulis dua-dua pun boleh. Nak tulis alif sama boleh panggil hamzah boleh, panggil alif pun boleh. Tapi kita tak tahu beza. Di sini dia buat peranda bagi kita mudah tarik upah alif, lepas tu buat sad kecil. Apa tu? Hamzatul wasli, hamzah wasal. Bila hamzah wasal dia tidak terima baris. Dia tak terima baris.
Bila tak terima baris itulah bila belakang tu ya ayyuhan nasu tu pakai masuk tulis dengan ain. Su'budu. Tu kalau dia panggil hamzah wasal. Tu kira-kira kalau kita tidak wakaf. Kalau kita wakaf, dia jadi ke mana? Ya ayyuhan nas u'budu. U'budu. Tapi jangan berhentilah. Sebab apa? Kerana lepas daripada ya ayyuhan nas tidak ada tanda-tanda wakaf. Sama ada qaf lam ya, waqaf aula ataupun sad lam ya, wasal aula ataupun jim, jawaz ataupun jaiz, harus berhenti. Dia tak ada tanda. Bila tak ada tanda, kalau kita berhenti, kaedah dia kena patah balik. Contoh ke mana? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Contoh. Sampai khalaqakum tak ada tanda wakaf. Bila tak ada tanda wakaf, sunat patah balik. Ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Tu cara baca. Tapi kalau ada tanda wakaf, sama ada jim masuk jaiz, harus berhenti. Harus masuk ke mana? Nak berhenti boleh, nak terus pun boleh. Kalau qaf lam ya wakaf, berhenti tu lebih baik. Sunat berhenti. Kalau sad lam ya sambung lebih baik. Tapi kalau berhenti tak payah patah balik. Tu kelebihan dia tu. Kita tahu penanda wakaf tu. Situ kalau dia meh sin satah lagu mana? Berhenti. Dia berhenti serta wasal, yakni tidak mengambil nafas. Tapi kalau nak satah berhenti ambil nafas pun tak ada masalah. Ambil nafas lepas tu sambung. So surah Kahfi tu alhamdulillahillazi anzala ala rabbih alhamdulillah alhamdulillahillazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Kalau nak berhenti terus ambil nafas. Tapi kalau tak mau ambil nafas, sakta tak ada sepernafasan, berhenti sengak, lepas tu sambung terus. Qayyiman liyundhira ba'san. Kau tu. Tu cara-cara waqaf. Sebab tu setengah ulama kata ilmu tajwid ialah ilmu waqaf. Sampai ada ulama kata lagu tu. Sebab perbahasan antara yang paling banyak dalam bab Quran ialah perbahasan tentang waqaf. Silap waqaf makna lari. Terkadang tu haram buat waqaf, haram berhenti pun ada. Kalau dengan sengaja serta tahu kata haram, berdosa pada mula lagi baca Quran, berdosa dah. Sengaja berhenti tempat yang tak boleh berhenti. Tapi dah kita tak tahu makna, senang berhenti ikut dan. Patah balik, tengok di tafsir balik. Ya ayyuhan nas, hei sekalian manusia, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, sembah oleh kamu, sembah oleh kamu akan Tuhan kamu. Tuhan makna tuan. Tu rabba. Rabb tu asal makna al-milk wal mudabbir. Al-milk yang memilik dan yang mengurus. Siapakah yang bersifat dengan memilik dan mengurus? Tuan. Tuanlah yang memilik, tuanlah yang mengurus. Habis itu tulis tawahanun, sebab apa bunyi Tuhan? Kita yang bunyi Tuhan, asal bukan Tuhan. Sebab tu kita tengok kitab-kitab tua, dia tulis orang tua-tua, dia akan tulis tawawha alif. Kita tak mengaji, tak guru, pergi baca ke orang. Bagi orang tuha-tuha. Apa kata binatang apa ustaz? Tuha-tuha. Orang tuha-tuha ini dia sejenis macam orang tua-tua juga, cuma dia tuha lebih. Jam lagu tu. Bukan, dia tua lah. Kerana luruh Melayu dia tak ada huruf ta. Dia jadi tafashi bangin sikit. Ta tu dia tak ada. Bila tak ada tu lah ulama tu guru dulu dia tambah ha, bagi bunyi tu. Dia luruh Melayu tak ada ta. Kita cakap tak pi, tak mai, dia tak ya, dia tak ada tak tu, dia tak ada. Jadi bila nak bunyi ta tu, nak tiru bahasa Arab, dia bermasuk ha. Bila baca bunyi tua. Dia kata tua. Bukan tua. Tu lain. Jadi bila tulis tawahanun,
tuan, bukan Tuhan. Asal dia baca tu, dia tuan. Tahu mana pandai-pandai pergi tanya orang kubur kau mana? Oh, nak tahu tengok luruh Arab. Di dalam kaedah Arab, bila dia sebut tawahad, dia sebut Rabb tu makna apa? Ulama terjemah Rabb bermakna al-milk wal mudabbir, yang memilik dan yang mengurus. Jadi siapa yang bersifat dengan memilik mengurus ni? Tuan lah. Rumah ni siapa milik dia? Saya. Maknanya rumah ni saya lah tuan. Kereta ni siapa yang diurus? Saya lah. Kereta ni saya lah tuan dia. Tu isyarat sebenarnya. Rabb dengan makna tuan. Tapi kita dah jadi alamiah. Bahasa bercakap Tuhan. Boleh tak? Boleh lah. Tapi kena hurai pula. Apa makna Tuhan? Tuhan ialah tuan bagi alam. Kena jadi lagu tu. Jadi dua kali terjemah. Tapi kalau Rabb dengan mana tuan pakai sekali terjemah, tak ada dah. Nak pening-pening Tuhan. Dua kali terjemah tak ada. Ni jadi dua kali. Apa makna Rabb? Tuhan. Apa makna Tuhan? Tuan bagi alam. Tuan yang memilih. Kena terjemah dua kali. Tapi kalau terjemah tu, apa makna Rabb? Tuan alam. Habis. Dia ikut tu. Tapi tak apalah, ikut faham. Asalkan faham tak apa. Sembah oleh kamu, Allah seru, akan Tuhan kamu yang menjadi, yakni yang mengada akan kamu. Allah mengada kamu, yakni daripada tak ada bagi jadi ada. Al-ibraz minal adam ilal wujud. Allah menzahir daripada tak ada bagi jadi ada. Kamu kena sembah. Tu Allah seru tu. Walladzina min qablikum, atas pada kata allazi khalaqakum, dan menjadi segala mereka yang dahulu-dahulu daripada kamu. Kalau kita takdir kalam, sembah oleh kamu akan Tuhan kamu yang telah yang menjadi segala mereka, Tuhan yang menjadi segala mereka yang dulu-dulu daripada kamu, hak sebelum-sebelum kamu ni Allah juga yang buat. Hak orang sebelum kamu pun Allah juga Tuhan dia. Lalu tu maksud dia. Tengok hak Nabi Ibrahim kata ke umat dia tu, Allah apa? Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang telah menjadikan kamu dan barang pekerjaan yang kamu lakukan tu semua kerja Allah. Semua Allah buat. Tak kalau dia duk berkelahi masalah apa ni Nabi Ibrahim dia kata katok berhala tu. Dulawa hujjah masa tu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu terpelihara kamu daripada azab neraka. Mudah-mudahan kamu terjaga terpelihara daripada azab neraka. Habis itu allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa binaa. Allah kata apa pula? Tuhan ialah Tuhan. Kita tambah sikit situ. Allah tu juga ialah Tuhan yang menjadi bagi kamu tu, menjadi bagi kamu bumi itu, menjadi bagi kamu bumi itu hamparan, menjadi hamparan. Tengok kita nampak bumi kan, nampak bumi terhampar tu. Sebab tu ada setengah firqah kumpulan kata bumi ni dia bukannya bulat, dia kata petok tengok ada tak perasan kita duk lekuk tu naik kapal terbang. Mana ada lagu tu dia kata turun tu, dia pi gutu ya, dia kata macam-macam alasan lah. Dia kata ada hujah sini yang dia kata bumi ni bukan bulat. Bumi ni bukan bulat dia kata, tapi bumi ni terhampar macam tu sebab Allah batu pun berkelahi. Besar berkelahi lah. Kalau bumi ni petok ke bulat sekalipun, kalau hang tak semayang neraka juga. Tak pegang. Saya tak etikot bumi ni bulat ke, bumi ni kotak ke, petok ke, segitiga ke, tak ada masalah. Sabut apa? Orang dulu-dulu tak ada teropong satelit apa pun tak ada. Nak sabut-sabut fikir bumi ni bulat ke tak.
Tak ada masalah. Yang penting buat apa hak dia suruh. Tuhan tak suruh fikir. Kata bumi ni gimana? Kalau kamu tak kata bumi ni bulat, kamu masuk neraka. Tak ada. Kalau kamu tak kata bumi ni petak, kamu takkan masuk syurga. Tak ada. Tak sabut lah. Cuma bila kita fikir kata ingat kata kekuasaan Allah, tengok Allah hampak bumi lagu mana tu, sama ada kita kata bulat, tengok bila benda besar walaupun dia bulat sekalipun, tapi benda besar nampak terhampar luah gitu pula. Kalau kata bumi bulat kan, bumi bulat dan nampak terhampak maksudnya dia besar. Dia besar. Bila besar ni walaupun bulat sekalipun, dia jadi nampak luah tu. Tu Allah yang menjadikan bumi tu hamparan. Was-samaa'a binaan, dan Allah jadikan langit tu sebagai atap. Tuhan yang menjadi bagi kamu tu langit itu atap. Allah buat bumbung, tak ada pula tiang. Bighairi amadin, Allah kata dengan ketiadaan tiang. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan menurun ia Tuhan kamu tu daripada langit itu air hujan. Allah turun daripada langit air hujan. Langit di sini maksud awan lah. Langit dengan makna awan. Kita hurai dah dulu hak daripada sudut luruh. Daripada luruh langit-langit tu. Apa makna langit? Ma'ala wartafa'a, perkara yang di atas dan terangkat, panggil langit lah. Ada orang duk faham lagu ni. Allah kata waktu turun daripada langit tu yang hujan. Dia kata jadi ayam hujan ni bukan main daripada awan, tapi dia main daripada langit pertama, terbang pung turun. Dia duk faham lagu tu. Bukan mesti begitu murak. Boleh jadi tak begitu? Ya, boleh jadi, tapi bukan maksud secara hakiki begitu. Kerana setiap benda yang di sebelah atas dipanggil langit. Ni kalau orang lama-lama dia panggil apa ni? Ni shilling ni panggil apa? Lelangit ni hak dalam mulut kita ni duk atas tu kan, lelangit. Habis tu langit ni langit apa? Langit ketujuh. Dia duk faham langit hak nu. Bukan. Dia langit di sini ulama sebut langit pada bahasa. Apa dia? Perkara yang balik atas, wartafa'a, dan benda hak terangkat. Benda duk balik atas lah, mudah-mudah tak kira lah sama ada awan duk atas ke tak duk atas. Maka tak nak pelik apa awan duk menurunkan hujan. Tambah dulu kita mengaji dah kata lagu mana Allah perintahkan malaikat dia tu bawa tongkat hambat awan, kedepung tu fi zulumatun wa ra'dun wa barqa. Tu Allah perintahkan dia punya malaikat bawa tongkat halau duk hambat apa ni awan hujan, duk katok. Bila katok kong tu dia menyeguh tu. Dengan orang kata apa, kilatnya lagi duk menyambat setan-setan pula tu. Bila pam sampai satu tempat apa entah turun hujan, turun tu duk hambak pun duk katok awan lah tu, duk wak pi sana wak pi sini, bunyi lagu. Bukan mesti langit tama tu waktu hujan. Silap faham tu kadang-kadang tu. Tu Allah waktu hujan daripada langit, maksudnya daripada awan tu lah. Lepas tu fa akhraja bihi minas samarat, maka mengeluar ia Tuhan kamu dengannya, dengan air hujan. Apa di sini ni? Dengan di sini dengan sebab. Kalau orang mengaji kaedah, fa akhraja bihi sababiyah. Dia panggil ba dengan makna sebab. Dia ba sepatah tu banyak tu. Ba lil musahabah, ba lil isti'anah. Dia panggil ba sababiyah. Ba zaidah banyak ba. Mengaji ba saja tu seminggu tu. Ba saja. Nak mengaji seminggu lagu tu kena duduk pondok. Bolehlah mengaji ba saja seminggu. Kalau ba isti'anah, bila nak pakai dia ba lil musahabah lagu mana, nak pakai takdir dia lagu mana. Kalau ba sababiyah lagu mana. Jadi maka mengeluar ia Tuhan dengannya, yakni dengan sebabnya, dengan sebab air hujan tu.
Mengeluar apa tu? Daripada segala buah-buahan atau samarat, daripada segala bagai, segala jenis buah-buahan, daripada sebab air hujan turun tu lah. Dia kena takdir ba sababiyah, sebab kalau pakai makna hakiki tak sah. Air hujan kah yang mengeluarkan buah? Bukan, Allah. Kalau tak ada sabit dengan ayat hujan sekalipun, boleh tak Allah nak mengeluarkan buah? Boleh, tak ada masalah. Kalau Allah nak menurut apa tak mau menurunkan hujan, tiba-tiba pokok jadi kembang biak elok, boleh ke tak? Boleh. Tengok Allah kata antum tazra'unahu am nahnu zari'un, dalam surah Waqiah tu. Adakah kamu yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, kau kami yang bagi tumbuh? Allah yang menumbuh. Ni kata lagu ni. Allah kata fa akhraja bihi, maka mengeluar ia Allah dengan air hujan tu segala buah-buahan. Bukan Tuhan awak keluar buah. Nu ayat kata Allah yang menumbuh. Lagu mana? Ni kata pakai basababiyah, yakni sebab turun air hujan, terbit musabbab. Apa dia? Keluar buah. Sabab terbit, sabab daripada air hujan, terbit musabab dia keluar buah. Lagi satu dia ada tiga. Yang ketiga dia panggil musabbib. Musabbibil asbab. Tuan yang menjadikan sebab tu siapa? Allah. Kita tu terhijab tu sabab musabab. Sabab ayat hujan keluar buah, buah tu musabab, keluar buah tu musabab. Dia satu lagi kita tertinggal, musabbibil asbab. Tuan yang menjadikan sebab. Dengan sebab ni lah lahirnya buah. Tu di sini. Jadi boleh tak Tuhan yang menjadikan sebab tak mau buat sebab? Boleh. Dia mengeluarkan buah dengan ketiadaan sebab? Boleh. Sebab tu sini kena kata basababiyah. Dia ada bobolil irsad. Ada lagi. Banyak. Maka mengeluar ia Tuhan kamu dengannya dengan sebab air hujan tu daripada segala buah-buahan. Buah-buahan tu rizqan lakum. Tu asal nun tanwin. Rizqan tanwin tu asal dua nun mati. Bila bertemu dengan huruf lam dia panggil idgham. Bila gunnah jangan berbunyi dah dengung tu. Jangan rizqan lakum. Berdengung elok rizqan lakum. Apa tu? Tu nun mati tu huruf lam. Hukum apa? Hukum dia tunggang terbalik tak tahu hukum. Dia lam ra tanwin bertemu dengan salah satu daripada dua huruf idgham bila gunnah, lam ra, maka hazah tu dah dengung tu, buang tu dah dengung tu, pakai tak bunyi dah dengung. Rizqan lakum masuk tu. Rezeki bagi kamu, yakni bagi kamu ambil manfaat dengan dia. Dalam kitab tafsir dia kata tu, Allah buat keluar buah bagi kamu tu, bagi hasil bagi kamu supaya kamu dapat manfaat. Fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kamu menjadi bagi Allah itu tu syarik. Baca syarik. Syarik nak isyarat kepada benda yang jadi sekutu. Kalau syirik tu sifat. Musyrik tu orang yang bersifat dengan syirkun. Syarik benda hak sekutu tu. Tu orang kata syarikat tu lah. Syarikat tu daripada bahasa Arab. Kalau kita bina satu perniagaan yang ada dua orang tokeh, dia tak panggil sendirian berhak. Sendirian tu dia seorang diri dia. Dia kena kata syarikat. Sebab apa? Perkongsian. Syarikat tu bahasa Arab, Melayu panggil berkongsi. Tapi dia kata dia kata syarikat ni saya seorang ya. Kok mana hang seorang tapi bagi syarikat. Jadi berlawan lah. Tapi dah biasa lagu tu dah sebut tak apa. Kalau sebut perniagaan tak apa, perniagaan ni saya seorang saja. Kalau sebut syarikat tak kena. Syarikat tu dia merujuk pada perkongsian, ada 2-3 orang bos. Macam Tuhan tak ada 2-3 bos, dia satu ya bos. Kata Allah besar, jangan kamu duk buat bagi Tuhan, menjadi bagi Allah tu syarik, sekutu yang lain pada ibadat. Kamu duk sembah, kamu duk bawa hak lain daripada Allah, duk buat ibadat. Tak boleh. Jangan, Allah larang.
Wa antum ta'lamun, dan padahal bermula. Tu kalau mengaji kaedah, waw di situ wawul hal. Dia wawul hal dia panggil. Dan kalau waw tu dia asalnya huruf qafah lah. Orang mengaji ada 3 tu. Isim fi'il harah, isim fi'il harah. Kalau asal waw tu dia harah huruf, dia panggil masuklah huruf jar. Dia masuklah huruf jar. Lepas tu setiap huruf jar tu ada hantaran-hantaran dia. Guna untuk apa? Di sini waw apa? Terkadang ada waw lil atfi, waw haraf ataf. Ada waw lil qasam, ada waw lil qasam menunjuk atas sumpah. Wallahi tu demi Allah, terjemah lagu tu. Tak kata dan Allah, tak terjemah tu. Demi Allah tu waw lil qasam. Di sini wawul hal dia panggil. Bila terjemah jadi gini, dan padahal kita faham elok Al-Quran. Sebab tu baca terjemah saja kadang-kadang tak faham. Sebab kita tak faham panggilan luruh dia. Terjemah mudah, dan bermula kamu itu, betul tapi balaghah tak ada. Di dalam balaghah memahami Quran tu tak ada. Sekadar boleh baca terjemahan saja. Tu. Dan yakni dan padahal bermula kamu itu tu isyarat ada mubtada, bermula. Dan padahal bermula kamu itu ta'lamun, kamu ketahui apa? Bahawa Allah yang menjadi alam. Kamu tahu Allah duk menjadikan alam ni, Allah yang menjadikan alam, kamu tahu. Dah siapa duk syirik pula tu. Betul ayat ni Allah kata, hai Muhammad, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulanna Allah. Bukan dia. La yaqulanna Allah. Dan jika kamu dan demi sesungguhnya lam lil qasam tu lam muatiatun lil qasami tu jatuh ada tempat qasam sumpah. Dan demi Allah, jika sungguhnya kamu tanya depa, wahai Muhammad, siapa yang menjadikan langit, siapa menjadikan bumi, jawab dia nescaya, wa mai taukid lam li taukid pula, nescaya depa akan sungguh depa akan jawab kata Allah yang menjadi langit, Allah yang menjadi bumi. Habis itu mesti pada sembah hak daripada Allahnya. Seolah-olah kata gitu. Seolah-olah bahasa kampung kita kata gitu. Tanya siapa buat langit? La yaqulunna Allah. Nescaya tu la tu lam juga tu. Tapi lam dia itu dia panggil lam li taukid, nak mengkuatkan. Lagi pula nak jawab bagi syarat in, ada syarat. Nescaya jika kamu tanya begitu, jawab dia nescaya, confirm depa akan kata Allah yang buat langit dan bumi. Sungguh nak mereka jawab lagu tu? Sungguh lah. Tapi bila metang sembahan, mereka sembah hak lain daripada Allah. Kok mana? Peliknya. Pelik. Tu dia Allah kata tu, wa antum ta'lamun. Mereka duk ambil berhala jadi syirik bagi Allah. Lepas tu Allah kata, padahal kamu tahu. Tahu kata apa? Tahu hak sebenar kata Allah yang buat alam ni bukan berhala tu. Bahala tu kamu yang ukir, kamu yang reka sendiri letak pandai-pandai tapi sembah dia siapa? Apa bahala tu boleh bagi kesan kepada kamu? Tak boleh. Tu dia Allah kata, kamu tahu bahawa Allah yang menjadikan alam dan tiada mereka itu, apa mereka itu syarik itulah, syarik hak sekutu yang kamu sembah tu. Bukan syarik tu yang menjadikan alam bumi langit ni. Tiada mereka itu syarik tu, domain kena jagalah tu. Mereka itu apa? Mereka itu syarik sekutu. Tiada mereka itu syarik sekutu menjadi alam, dan tiada Tuhan melainkan yang menjadikan alam, yakni tiada Tuhan yang mustahak disembah. Tu nak terjemah daripada ilah. Bila sebut Rabb, makna tuan yang memilik, yang mengurus. Bila sebut ilah, kita terjemah Melayu Tuhan juga. Cuma beza dia, bila sebut ilah, istigmal bahasa dia kepada al-ma'luh. Apa ma'luh? Ayil ma'bud, yang disembah. Itu beza bila sebut la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu Tuhan juga.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji tertentu hanya bagi Tuhan sekalian alam. Terjemah pada Rabb. Ilah Tuhan kita terjemah. Rabb pun Tuhan. Tapi pada sudut bahasa dia merujuk pada satu ya Allah juga. Cuma daripada sudut istikmal bahasa, bila nak merujuk pada semua alam ni milik dia panggil Rabb. Bila merujuk kata dia lah yang layak disembah, nak panggil Rabb boleh, nak panggil ilah pun boleh. Ilah dengan maksud al-ma'bud. Batu ulama dia takdir la ilaha ay la ilaha ma'budun bihaqqin. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah ja tu main ke mana? Illa dia panggil ada istisna. Dia panggil istisna. Duduk pada apa dia panggil isbat. Dia panggil kalam nafi isbat. Mula-mula nafi la ilaha nafi. Lepas tu main illallah isbatkan Allah. Maka memberi faedah hasar. Hasar maksudnya dia terbit terjemah Melayu dia akan keluar hujung ja. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah ja. Dia kata tu. Kalau tak ada ja tu tak kemah. Tu dia panggil kalam nafi isbat dia panggil. Lepas tu nak balarah ngaji pula lah ila di situ istisna mutasil ke munfasil ke tu balarah dia dalam lagi. Supaya nak mengkejakkan lagi ilmu dan juga akidah tu kena mengaji secara khususi lah. Mengaji secara umumi tak ada lah, tak ada. Kena wanti ke sebelah semua dan tiada Tuhan melainkan Allah tu, yakni tiada Tuhan yang mustahak, yang berhak disembah dengan sebenar melainkan yang menjadi alam. Siapa yang menjadi alam? Allah tu. Tak ada Tuhan yang layak disembah dengan sebenar melainkan Allah je. Habis situ dulu. Wallahu a'lam. Dia balarah awal ni dia balarah banyak. Masuk juzuk kedua, juzuk saya pun nanti ni dia akan banyak lambat juga mengaji sebab dia bahas bab fiqh. Masuk bab puasa, bab faraid, bab zakat. Paling lagi situ. Sini bab balarah. Bawah-bawah ni banyak balarah sikit. Cukuplah. Wallahu a'lam. Cuma lagi insya lagi ni tak dan duduk makan pun anak balik tuition saya terlupa 9 semua kena ambil mengaji. Lagi insya Allah Allah tu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل
نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.